kekurangan yang ada untuk pasukan mereka, di mana sekarang ini 5 saat saya lagi sebelum kita masuk dalam permainan buat masa sekarang. Inilah bersiap sedia masuk ke dalam game kita. Let's go Sunhawk untuk pusingan yang pertama bagi last chance. Kapal terbang akan bermula dari bahagian selatan, iaitu di kawasan Pulau Sederhana dan akan berakhir, bermula dari kawasan Pulau Kecil dan akan berakhir di sebelah Camp Bravo. So, ini akan menjadi cabaran untuk pasukan yang ingin pergi ke Camp Charlie, Sahmi, Docks, Cave, Kampung dan sebagainya yang berada di sebelah selatan. Kita lihatkan Roy tidak akan memberikan persaingan di kawasan Hatin terhadap PA Barus kerana mereka ada pernah tewas pada hari yang pertama. Sebenarnya Alter Ego Ares betul-betul mendominasi kawasan Pulau Kecil ini. Satu di Camp Alpha, satu di bahagian atas Camp Alpha, satu di atas bukit, satu di bahagian tepi pantai dah. Betul-betul besar bukaan mereka. Bigetron Red Aliens nampak gayanya tidak akan turun di kawasan bootcamp, sebaliknya duduk di kawasan rumah L. Tetapi di Paradise Resort, dijangkakan Pygmy ada di sini, tetapi mereka tidak akan keseorangan. Team X bersama-sama dengan mereka. Betul, berminat turun ke sini. Nampak gayanya ada penggunaan S12K juga. Bersama dengan UMP dah ditemui oleh pemain STX tersebut agak awal untuk mereka lakukan satu pelanggaran terhadap Pygmy. Cuma kita tak tahu juga dekat sekarang ini untuk drone, dia je dah ada DBS dengan AKM. Cukup satu set senjata jikalau ada sesiapa yang muncul depan muka. So ini mungkin akan menjadi satu pertarungan 50-50 di antara Team X bersama dengan pasukan Pygmy. Namun ada yang dekat bagian, oh bukanlah dekat sangat. Mungkin kita je yang nampak salah seorang pemain boom. Ya, one bit. Tapi kalau kita lihatkan pada waktu ini, snipes. Tembakan yang tajam dari mana sebenarnya? Dari bahagian seberang. Dengan QBZ berjaya untuk melihatkan Tam tadi yang cuba untuk menembak rakan sepasukan dia yang masih lagi di dalam keadaan parachute. Dan itu akan menghadiahkan Geek Fam satu mata berharga pada waktu ini. Tapi bulatan kita kelihatannya akan pergi ke kawasan Pulau Besar. Ya, dan permulaan dia ketika ini Geek dengan satu eliminasi. Point ditunjuk kat sini kosong Tapi mungkin dia akan tambah nantilah ketika overall nanti. Ini dia akan kira untuk satu round saja terlebih dahulu mungkin. Tapi korang jangan risau guys. Dia walaupun dia tulis kosong kat situ, point yang mereka bawa, mereka dapatkan di group stage itu tetap akan ditambah. Cuma mungkin nantilah mereka akan update dari segi leaderboard kita. Betul. Mungkin dia nak bagi, rasa lagi tak tahu lah. Mungkin nak tahu juga kat last chance ni siapa yang paling perform kan. Barulah mereka tambah dengan markah sebelum ini. Bigetron Red Alien. Bahagian bawah adanya Face Clan. Mela bersama dengan Onzan. Selepas mereka pergi je ke depan ni memang terlambat. Dua jatuh, tiga jatuh. Semua tak bergerak tadi. Mungkinkah ini antara kesilapan yang besar tapi tak ada kenderaan lagi yang dibawa oleh pemain-pemain PA. Mereka juga takut jikalau tiba-tiba adanya bom tangan yang baling daripada bahagian hadapan sana. Mereka cuba lintas laju tadi sebenarnya. So mereka dah bawa kenderaan, cuba untuk melintas jambatan ini. Tetapi kita tahu kan memang Alter Ego Ares ini mereka buka dengan begitu besar. Dan sekarang ini bantuan telah pun diberikan. Okta dan juga Alva telah pun dihantar ke bahagian hadapan. Rosemary dapat jatuhkan Kido. So ini akan memudahkan kerja pemain-pemain yang telah pun berada di bahagian jambatan ini. Dengan Boy Chill masih lagi belum diangkat. Mereka memfokuskan untuk menghabiskan terlebih dahulu perlawanan ini. Satu lontaran bom tangan ke bahagian hadapan tidak kena kepada pemain PA. Tapi kita tahu pemain PA ini nyawa mereka rendah belaka. Seorang-seorang pemain PA terus terjun. Tidak mahu untuk melanjutkan perlawanan dalam situasi ini. Okta dapat satu, dapat dua, dapat tiga. Habis semua hilang dekat sini. Nampak gayanya. PEA lesap begitu saja dan AE. Semua ada lagi. Jim. Pergerakan yang pantas tadi menyelamatkan pasukan mereka untuk tidak terus rata secara keseluruhannya. Tapi EE tahu kalau dah semua dekat sini maksudnya ada lagi seorang sedang melarikan diri ke bahagian belakang. Kalau betul-betul mereka nak cari, mungkin mereka akan rata juga bagi PEA. Ya, tapi masalahnya saya rasa AE tahu ada 4 orang pemain atas jambatan. So bila satu hilang, satu je tempat untuk dia lari. Iaitu masuk dalam air. So
Sebab kalau dia nak patah balik ke kawasan Hatin, tadi Okta dan juga Alpha dah datang. Tapi sekarang ni kita lihatkan BTR. Penungguan yang dilakukan oleh mereka. Mendapatkan 2 orang main Face Clan sebenarnya pada waktu ini. Dengan Nine Noise masih lagi dalam keadaan knockdown. GenForce dah pun masuk ke dalam kawasan gudang 3 ini. Bersama-sama dengan Zuxi. Satar juga akan mula turut serta daripada bahagian atas semestinya. Cuba untuk mencari 2 pemain Face Clan yang berbaki. Walaupun mereka kehilangan lapar, tetapi sekarang ini kita boleh nampak bahawa BTR ada peluang yang besar untuk tambah 2 lagi mata untuk mereka. Betul, dan kalau korang tengok dekat segi leaderboard ni, tak berapa pasti lah. Mereka seolah-olah macam ada sedikit masalah sedikit. Sepatutnya BTR dah ada 2 dah dekat situ. Dari segi eliminasi, cuma dia tak update terus. Nanti akan di-fix pada pusingan yang seterusnya daripada BTR. Dengan kepungan yang telah pun mereka laksanakan ketika ini, peluang besar untuk ratakan phase yang ada di hadapan sana. Dalam gudang sana, Satar. Paran bom ini tepat, dapat satu saja lagi yang tinggal. Pemain itu sekarang ini berbekalkan M416. Satar masuk ke bahagian dalam. Ada beberapa bom tangan juga dilemparkan daripada rakan BTR yang lain. GenForce meratakan face Clan. Itu kemas sekali. Ya, tadi Face Clan cuba untuk naik ke atas bukit kan. Kali terakhir awak ada nampak juga tadi. Cuma masalahnya 2 orang sempat naik bukit, 2 orang tersangkut di gudang. So itu menyebabkan mereka mudah untuk dijatuhkan ketika mereka cuba untuk naik ke atas bukit tersebut oleh BTR. Jim tak boleh buat apa dekat sini, terpaksa untuk duduk di dalam air. Altegos mestinya tahu dan pasti bahawa Jim ni ada di kawasan berdekatan. Sebab itulah mereka cuba juga untuk menyemak kawasan compound tersebut. Sekiranya Jim dah seberang ke bahagian compound di tepi sungai tersebut. Tapi sebenarnya Jim masih lagi di dalam air. Benar. Apa pun Jim akan cuba sedaya upaya lah untuk membawa game ini selama yang mungkin. Tapi pandangan ditukarkan pula kepada Yudu-O2. Bukan pergerakan dengan 3 kenderaan nampak kayanya. Yudu-O2. Permulaan last chance mereka. Akan jadi agak menarik juga untuk kita saksikan pada gangguan mungkin sukar untuk terjadi kepada mereka. Cuma Geek Fam selepas ini mungkin antara gangguan utama mereka daripada bahagian belakang. Kerana ada Todak, tapi Todak ada 3 je pemain ketika ini. Ini satu masalah untuk tim-tim Malaysia di mana kenapa mereka cenderung untuk berjumpa satu sama lain adalah kerana boleh dikatakan majoriti pasukan Malaysia, pasukan profesional Malaysia ini, mereka suka untuk bermain di bahagian hujung-hujung bulatan. So itu menyebabkan probability untuk mereka berjumpa sesama sendiri agak kuat. Seperti mana kita lihatkan tadi, Yudu-O2, kalau dia duduk dekat situ, itu adalah tempat yang mungkin Geek Fam akan datang. Sebab mereka datang dari kawasan Camp Charlie tadi. Dan begitu juga dengan selalunya yang akan jumpa juga adalah Yudu Lions dan juga Todak. Mereka pun suka bermain di bahagian hujung-hujung. Itu menyebabkan jodoh antara pasukan-pasukan Malaysia ni agak kuat. Kadang-kadang rasa macam tak boleh nak elak. Tapi kali ni Lions bersama dengan Todak sekali lagi mungkin boleh bertembung dengan agak awal. Cuma dari segi bulatan kita belum lagi ditunjukkan sangat. Tapi Todak tadi di bahagian bawah kan. Yal macam berada di kawasan timur laut tadi, bahagian atas. So untuk berlakunya pertemuan mereka kena juga lawan dengan beberapa tim yang lain, beberapa pasukan yang lain. Jim ketika ini tiada nyawa, tiada apa-apa. Dia seolah-olah sedang mencari apakah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh diri beliau. Dia masuk balik macam nak pergi ke dalam Hatin balik tadi. Dan ada 1 je first aid yang tinggal. Tapi kalau dia masuk Hatin pun tak guna juga sebab itu adalah tempat looting mereka. Semestinya mereka dah pun melicenkan kawasan Hatin tersebut selepas tiada gangguan diberikan kepada mereka. Lihatkanlah Rosemary betul-betul inginkan 1 lagi mata tambahan untuk pasukan mereka. Kerana dia tahu bahawa pemain PA Barus itu tidak akan pergi terlalu jauh. Tapi sebenarnya untuk awal-awal bulatan ini, rotasi jauh ataupun fallback yang jauh itu masih lagi possible untuk dilakukan. Ya, benar.
Lihatkan pula ketika ini daripada Abi. Sama dengan jumper. Kali ini mereka dah jumpa satu posisi yang kelihatannya selesa. Tapi di atas bukit ada gangguan, ada tetamu, adanya talon. Manakala untuk Boom. Kita lihatkan ketika ini line up mereka. Rizy. Bonbit, siapa lagi tu? Frenzy. Dan Bom apa? Yami, Rizy, Bonbit dan juga Frenzy. So itu adalah line up Boom kali ni. Ingat mereka merupakan pemenang Chicken Dinner untuk hari pertama bagi map ini. Map Sunhawk. Mereka dah pernah rasa dah Chicken Dinner di Sunhawk. Sekarang ni macam mana nak dapat kembali feel tersebut? Itulah yang mereka tercari-cari jawapannya. Tapi sekarang ni kita lihatkan bulatan kita akan pergi ke mana? Adakah ianya akan pergi lebih cenderung ke sebelah utara ataupun ke sebelah selatan? Jika ke sebelah selatan, banyak pasukan Malaysia di bahagian selatan. Di mana sekarang ni boleh dikatakan agak ke tengah lah. Cuma ianya lebih rapat ke sebelah timur. Di mana Yudo Alliance ada tempat cantik. Creed VIP pun ada tempat cantik. Todak pun dah ada tempat cantik. Geek Fam, kemungkinan besar dia akan berlawan dengan salah satu pasukan Malaysia itu. Bergantung kepada mana dia pergi. Creed VIP ataupun Todak. Yudo O2 pun kena bergerak sedikit ke depan tadi. Tapi boleh dikatakan ini adalah peluang jugalah untuk pasukan Malaysia. Mungkin mendapatkan winner Chicken Dinner. Pembukaan bagi last chance. Betul, Rocky. Satu dibiasa tangan beliau ketika ini Todak. Dia anda lihatkan mereka mula dah melepaskan beberapa tembakan ke bahagian hadapan manakala Yudo O2 dalam pergerakan melalui kawasan hujung-hujung bulatan. Mereka seolah-olah nak ikut kawasan timur untuk masuk ke dalam bulatan kita dan sepertinya pergerakan ini akan mengakibatkan mereka berpeluang tinggi berjumpa, berhadapan dengan pasukan Geek. Geek Fam ada di hadapan sana. Bukan skop daripada Abi. Melihatkan Aizin. Kiri ke kanan kepalanya melihatkan pemain-pemain lawan. Tapi Yudo 2 sekarang ini permainan agresif. Cuba untuk dilaksanakan oleh mereka. Adanya jumper, sedang berada di bawah, snipe. Pegang satu bom tangan, cuba untuk dibaling ke bahagian bawah. Tapi ketika ini, snipe telah pun mendedahkan dirinya. Satu lagi bom, akan dibaling. Kali ini akan cuba untuk melakukan satu pantulan ke bahagian bawah. Berjaya untuk dilaksanakan, jumper menerima damage. Tapi sekarang ini Snipes berjaya untuk menggerakkan diri sedikit ke bahagian belakang. Satu lagi bom akan dimasak terlebih dahulu, jumper bahaya. Kerana bom yang dibaling oleh Snap ini nampaknya kena tepat dapat satu. Ini mungkin akan memberikan peluang kepada Geek menghantar bantuan daripada bahagian belakang. Berikan peluang kepada Snipe untuk melarikan diri dari bahagian belakang ataupun mungkin mereka tengok saja Snipe daripada jarak jauh. Dan dalam masa yang sama, mereka akan memberikan cover fire kalau ada sesiapa yang tiba-tiba menunjukkan kepalanya. Damrut menunggu saja kalau tiba-tiba Abi menunjukkan kepala beliau. Sekarang ini cuba untuk bermain agresif. Bulatan pun sedang mengecil. Kenderaan ada untuk mereka. Adakah mereka akan teruskan lagi perlawanan ini ataupun mungkin berpindah ke tempat yang lain? Yudo O2 bersama dengan Geek Fam. Belum habis lagi tapi pelanggaran di sini terlampau straightforward. Untuk Yan dijatuhkan dengan begitu mudah. Audrey dapat memberikan damage juga kepada pemain yang baru saja tiba. Tapi ada bom tangan telah pun ditarik ketika ini. Audrey, satu DBS. Menunggu kalau ada munculnya musuh. Tapi tembakan Audrey tepat lagi, dua dah jatuh untuk Yudo tu. Ya betul, tapi Audrey dijatuhkan pula dengan satu bom tangan daripada Razor. Aizen pun juga pernah berhati-hati pada waktu ini. Dengan tembakan daripada satu bahagian yang berbeza. Tapi inilah yang telah pun kita jangkakan sebentar tadi. Perlawanan antara pasukan Malaysia kini terjadi. Dengan Yudo O2 yang akan mengalami kesakitan yang teramat sangat sungguh. Dengan jumper saja tinggal berseorangan, tapi BTR tersangkut di bahagian belakang. Tempat yang tidak sedap untuk mereka. Low ground ini betul-betul dikunci oleh Roy Esports. Tetapi Jumper boleh buat satu kelas ni lah. Bom tangan lah. Dia memang dah boleh dapat satu ni. Professional certified bom tangan. Tetapi Creed VIP telah pun mula masuk campur. Creed VIP berjaya untuk mencuri salah satu mata singkir. Dan inilah situasi yang berbahaya. Baik untuk Geek Fam dan juga Yudo O2. Kerana kedua-dua pasukan ini perlukan mata untuk mereka pergi ke Super Sunday.
So, jumper pergi ke depan ketika ini. Geek menerima damage yang begitu banyak. Tapi salah satu kejatuhan jumper tadi berjaya untuk dicuri oleh pemain Creed. Creed dah ada 2 mata singkir untuk diri mereka. Ada Snipe sedang merangkak-rangkak. Sedang mengesot-ngesot ketika ini di kawasan kiri Creed. Manakala jumper pula di kawasan kanan. Namun ketika ini Snipe dapat 1, mati dengan zon biru. Ini tu yang terjadi kepada mereka. So sekarang ini mungkin juga dia dah nampak bayang-bayang. Snipe diratakan terlebih dahulu. Jumper masih dalam permainan kita. Membawa diri secara bersorangan saja pergi ke hadapan. Untuk memastikan yang mungkin mereka boleh dapat lebih banyak markah ketika ini. Tapi Creed VIP di bahagian belakang. Mereka boleh reset dan cuba untuk bertahan dengan 4 pemain. Ataupun mungkin hanya tinggal 3 saja selepas ini bagi Creed VIP. Pygmy memilih satu pondok untuk diguna pakai. Pondok itu ada dalam bulatan. Saudara boleh santai-santai dulu di kawasan pondok ini. 40 orang pemain masih lagi ada di dalam bulatan yang keempat ini. Agak padat juga. Dengan Boy Chill baru saja dijatuhkan oleh Yami. Sekarang ini kalau ikut dari segi mata singkir, BTR paling banyaklah mereka ratakan FaZe Clan. Tapi kita tahu mereka juga struggle untuk bergerak. Tapi sekarang ini Indonesia lawan Indonesia akan berlaku. Boom bertemu dengan Alter Ego Ares. Dengan sekarang ini Boom ada advantage. Mereka yang berada sedikit ke bahagian hadapan. Pemain-pemain AE nyawa mereka rendah dan mudah sekarang ini untuk dicari satu demi satu. Dan itulah yang berlaku. Tapi Boom diganggu juga daripada bahagian yang berbeza. So mereka kena selesaikan perlawanan ini secepat mungkin. Oh, terlampau banyak sebenarnya kejatuhan yang terjadi dalam situasi ini. Boom dah ada 2 yang jatuh untuk mereka. Rizy hampir untuk dijatuhkan oleh zon biru yang mengejar 2 kali. Dia nak pegang first aid, 2 kali juga terpaksa untuk dibatalkan kembali disebabkan kelajuan zon ini. Boom dah ada 5 mata singkir. Lions berjaya untuk mendapatkan beberapa pemain. Tetapi daripada bahagian luar belatan kita, Pygmy juga akan jatuh dengan zon biru. Tinggal 2 saja pemain mereka yang berdiri. Pygmy ada 2 lagi pemain dan ada 2 mata singkir. Sekelang seterusnya seperti yang masih lagi bukan milik mereka. Namun di bahagian belakang ini akan adanya pemain-pemain dari Team X. Tapi bulatan seperti ini nampak macam akan jadi sedap untuk U-Duel Lions antaranya. Cuma belum lagi ditunjukkan kepada kita perspektif U-Duel Lions. Tapi yang pasti mereka berada di persekitaran ban sebentar tadi. Talon, walaupun tinggal berdua tetapi mereka belum lagi ada mata singkir. Team X akan pergi ke bahagian hadapan mencari pemain-pemain Roy. Satu pemain Roy dah pun jatuh. Tembakan dilepaskan. Cuba untuk mencari yang kedua. Sedikit kepajauan dekat situ. Hilang satu kejatuhan yang sepatutnya mudah untuk diperoleh oleh Misery. Betul, dan seperti anda lihat ketika ini pergerakan dilakukan oleh Team X ke depan untuk menghancurkan kesemua pemain Roy. Tembakan DPS yang begitu baik. Nampak di bahagian belakang dapat 1 tapi dia tahu yang belakang tu dijatuhkan orang yang lain dan dia akan endkan terlebih dahulu. 2 tertambahan untuk pasukan mereka. Roy tinggal seorang saja lagi tapi Nguyen sempat untuk dapat 1. Salah seorang pemain di bahagian kiri untuk Team X mungkin jatuh dengan zon biru. Tetapi di bahagian belakang atas mereka ada Misery. Dan pemain itu jatuh di tengah. Oh, pemain Aztec juga dapat. JK dapatkan pemain yang terakhir. Tetapi dilihatkan oleh Pygmy. Berterusan terpati terjadi. Iya, tak boleh buat apa. Itu sajalah jalan masuk untuk pasukan yang berada di luar. Dah ada penunggu dah di dalam bulatan yang seterusnya. Tapi Joe Branky, sedikit je lagi nyawa beliau tinggal. Tetapi masih lagi hidup. Sebab kalau dia terkeluar tadi, dah itulah penamat untuk Pygmy di tempat yang ke-7. Cuma sekarang ini bom tangan datang satu lontaran yang sebenarnya tidaklah tepat. Tetapi pantulan itu mencukupi memandangkan Joe Branky nyawa dia dah betul-betul lasik dah tadi. Ya. So serpihan bom tangan punya damage sudah pun memadai. Tepat. Dan seperti yang anda lihatkan dari segi markah kat sini dah bertukar, Sul. Dia dah kembali kepada 70-an dan sebagainya. Ya. So, kita akan lihatkanlah siapa yang ada. Ni lah, Nina dia punya KPI sekarang ni 78 berarti tinggi buat masa sekarang. Paling rendah 25. Namun, tempat ke-4 sampai ke-8 ada bersama dengan tempat yang ke-14 yang sekarang ini adanya Boom. Tapi mereka ada 6 mata singkir. Merupakan mata singkir yang terbanyak dengan hanya tinggal 2 pemain saja lagi. Ini merupakan stage yang ke-6. Selepas ini kita akan saksikan perlawanan yang menarik. Ada 3 pasukan dari Malaysia masih lagi dalam permainan kita. Tapi lihatkanlah Amy. Tim yang ada di kawasan bottom 8. FaZe Clan, Infinity, Pygmy, Geek Fam, Boom. Ada di kawasan bottom 8 tersebut. Dan itu adalah pasukan-pasukan yang memiliki sejarah yang baik sebelum-sebelum ini. Tapi U-Duel Lions sekarang ini lalu ke bahagian atas. Todak ada di hadapan mereka.
Mengepung sebenarnya pemain Todak yang tinggal berdua, Rocky dan juga Iftar. Yudo Lions di dalam track record mereka berlawan dengan Todak sedikit berbahaya. Sebab kebanyakannya Todak menang dan sekarang ini Leon Dizzy telah pun dijatuhkan. Berlawan, tembakan dilepaskan. Flex berjaya juga untuk mendapatkan main tersebut. Tapi ada gangguan juga diberikan kepada mereka. Mereka ada 2 orang pemain terjatuh sekarang ini. Kena buat reset secepat mungkin. Bulatan juga tidak lagi berpihak kepada Yudo Lions. Tapi mereka ada satu compound yang boleh menyembunyikan diri mereka daripada pemain Boom yang tidak henti-henti untuk menembak ke arah mereka. Cuma sekarang ini macam mana pemilihan yang akan dilakukan oleh Yudo Lions? Creed VIP masih lagi ada 4 orang pemain. So ada lagi peluang untuk pasukan Malaysia dapatkan winner-winner chicken dinner. Top 5, 14 orang pemain saja yang berbaki di dalam perlawanan kita. Benar sekali, tapi Yudo Lions rata di tangan Boom. Dengan 3 mata singkir saja untuk pasukan mereka. Talon juga mengikuti perkara yang sama, itu bermakna Creed VIP sekarang ini berpeluang tinggi untuk dapatkan kemenangan winner-winner chicken dinner. Untuk mereka. Circle juga sekarang ini untuk mereka, tetapi Zerzia pun ada circle, Boom juga ada circle. Itu bermakna circle yang seterusnya akan memaksa tim-tim yang lain untuk bergerak masuk ke dalam belatan yang seterusnya mungkin. Tetapi lihatkanlah Zerzia daripada jarak jauh, Megamind melihatkan 2 orang pemain berada di tempat yang terlalu terbuka. Urzi memberikan damage yang begitu besar, begitu banyak sekali kepada pihak lawan tersebut. Kedudukan Zerzia di atas bukit ini mungkin akan menjadi penghalang terbesar kepada Creed untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ya betul, dari segi high ground advantage memang Zerzia ada, tetapi sekarang ni kita lihatkan Creed VIP masih lagi tenang, tidak terlalu terburu-buru untuk pergi ke bahagian hadapan, untuk pergi ke bahagian terbuka, memberikan saja, menghidangkan saja badan mereka kepada Zerzia. Dan itu adalah satu disiplin yang agak baik. Dengan sekarang ini saya rasa mereka cuba untuk fokus menghabiskan, menyelesaikan Boom Esports terlebih dahulu yang berada di kawasan pondok tersebut. Tapi mereka tahu itu bukan satu perkara yang mudah untuk mereka lakukan kerana kawasan pondok ini mudah juga untuk diintai oleh Zerzia. Dengan sekarang ini kawasan pondok itu sudah pun tidak berada di dalam zon. Mereka kena bergerak ke depan. Bulatan sekali lagi akan pergi ke arah Zerzia. Ini menyebabkan Creed VIP kena bergerak juga ke depan. Tapi saya rasa untuk Creed VIP, fokus mereka sekarang ini adalah untuk mendapatkan mungkin 1-2 mata taman terlebih dahulu sebelum fokus untuk berlawan 4v4 dengan Zerzia. Boleh dikatakan sekarang ini pergerakan Creed VIP telah pun dikunci dengan begitu baik sekali oleh pemain Zerzia. 2 mata tambahan ini tidak akan diberikan oleh pasukan Boom terhadap rakan-rakan yang lain. Tetapi lihatkanlah sekarang ini, seperti yang saya kata tadi, mereka dah betul-betul jaga kawasan ini dengan sehabis baik. Dan Zerzia dan menguasai kawasan atas ini dengan begitu gahnya. Tapi RNJ turun ke bahagian bawah, dia akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Tapi ada bom tangan daripada bahagian belakang, datangnya daripada Megamind untuk memastikan kejatuhan terjadi. Dan itu terjadi dengan bom daripada RG. Dan Megamind juga akan membaling ke tempat yang sama. Seorang saja lagi pemain yang tinggal. Creed VIP sempat reset kepada 2. Tetapi dah ada 2 DBS telah pun dibawa oleh Chopper. Chopper tembakan ke dalam asap tersebut. Dia cuba untuk mendapatkan kejatuhan ini, tetapi tak berjadi. Tak berdapat lagi. Tapi RZ daripada bahagian belakang tembak secara berterusan. 2 DBS telah dibawa beramai-ramai. Dan sekarang 1 berbalas 3. Apa yang dia boleh buat? Dia tidak boleh berbuat apa-apa. Kemenangan winner-winner chicken dinner ini akan diperolehi oleh Zerzia dari Thailand. Ya, permulaan yang baik daripada Zerzia. Kawasan bukit yang dipilih oleh mereka di kawasan kuari itu benar-benar menjadi satu kelebihan pada saat-saat akhir di mana Boom tersangkut di dalam pondok tersebut.